Okey. Ini dugaan lagi. Adakah ini dugaan? Okay. Right. Good. So yang ni is live now. Dengar tak suara? Yang masuk siapa tu, dengar tak suara? Waalaikumsalam Yus. Waalaikumsalam. Yus nak masuk ke? Nak bring bring on camera ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yus, apa khabar? Yus dengar tak suara? Loud and clear ke macam mana? Okey tak suara? Suara yang ni macam mana? Korang boleh dengar tak? Beria kan? Minum air bagai. Yus tengah tidur kanak. Okey, Aminah. Aminah tu tidur sekarang. Lepas tu nanti 9.30 bangun. Tak apa, pukul 10 bangun. Apa nak story ni? Tak sabar. Okey, kita nak story tentang fleksibel. Okey. Kita cuba use tidurkan anak tu, dengar lagu apa tu? Dodolkan dengan apa tu? Sebenarnya yang ni tak boleh nak, yang tak boleh nak share. I tak boleh nak share. I tak tahu kenapa info ni selalu dia keluar butang share. So sekarang ni saya tak boleh nak share benda ni. Saya nak share tapi benda ni tidak berjaya di share. Sihat ke tak sihat? Korang sihat ke sihat? Korang sihat ke sihat? Waalaikumsalam. Siapa tu yang pakai Inspire punya ni? Inspire punya ni siapa tu? Ita ke? Ita ke? Saya sedang berusaha untuk share. Saya sedang berusaha untuk share. Okay. Sihat, alhamdulillah. Okay, saya dah jumpa macam mana kita nak share. Sekejap ya. Betul ke ni? Okay. Share kejap ya. Okay. Okay. Nak share apa? Bukan dokumen lah, Yus.
nak share live ni lah. Okay, dah jumpa dah. Dah settle dah. Apalah lawak lah Yus. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Okay, malam ni jumpa lagi ya ni. Okay, malam ni kita nak cerita tentang fleksibel. Okay, apa yang korang tahu tentang fleksibel? Korang jangan cerita. Korang pernah tak tengok ahli gimnastik? Korang mesti pernah tengok ahli gimnastik kan? So, diorang ni biasa ahli gimnastik ni, diorang boleh memfleksibelkan badan diorang tu. Boleh lipat sana, lipat sini. Tak ada pula gambar nak tunjuk kan? Sebab terpaksa guna phone. Tak tahu apa yang berlaku dengan laptop. Mungkin sebab laptop pun dah penat. Sebab tadi ada Google Meeting lah, apa semua. Tak, bukan. Kat ni bukan nak share apa-apa slide. Kat ni nak share live ni sebenarnya ke Kak Yani punya Facebook. Okay. So dah settle dah. Okay, kita nak cerita hari ni tentang fleksibel. Okay, fleksibel ni sebenarnya adalah macam ahli gimnas lah. Dia boleh membuat pelbagai-bagai aksi, betul tak? Dia boleh bengkokkan badan dia, boleh hai Alang, boleh lambat Alang, Waalaikumsalam. Lambat Alang, orang mesej tak jawab. Boleh membengkokkan badan dia, boleh berubah-ubah mengikut keadaan. Fleksibel ni lebih kepada boleh merubah diri kita tu mengikut keadaan. So macam kalau kita macam mana benda tu? Kalau kita ni duduk dekat dalam sesuatu situasi kan, contoh korang dengar tak? Kuat tak suara? Apasal rasa macam slow suara? Saya pula yang rasa slow suara. Sebab biasa guna laptop, tapi hari ni terpaksa guna phone. Sebab laptop macam kamera dia ada problem. Okay, yang nak cerita lah, fleksibel ni adalah keadaan kita di mana keadaan, tiba-tiba ada tetamu, tak apa lah. Layan tetamu. Tetamu tu orang kata pembawa rezeki kita kan, betul tak? Okay, fleksibel ni adalah benda yang situasi di mana diri kita ni boleh berubah-ubah mengikut keadaan. Boleh suit dengan suatu keadaan. Okay, dia umpama macam seutas dawai lah. Korang ada pernah jumpa dawai tak? Ini ada tak dawai kat sini? Contoh ni dawai. Nampak ni dawai ni. Ni dawai. Okay, dawai logam kan. Dawai logam ni, okay, ini ada seutas dawai logam. Kata contoh dawai logam ni, korang rasa dia macam ni kan. Tapi dia ni boleh tak kita macam lentur-lenturkan dia? Boleh kan? Dia ada macam, ada yang nipis, ada dawai yang jenis saiz nipis sikit, kita dengan tenaga tangan kita sahaja kita boleh lenturkan dia, betul tak? Dawai ni sebab yang nak guna, so yang tak berani pula nak lentur. So kalau kita ada dawai yang sedikit kuat, tetapi sedikit kuat, tapi tak boleh nak lentur dengan tangan. Tetapi dia boleh dilenturkan dengan cara yang lain. Mungkin kita guna hammer ke, ketuk dia ke. Lepas tu dia boleh kita boleh guna macam itu panggil apa tu yang api tu kan. So bila kita kenakan dia dengan api, lepas tu dia bolehlah dilentur-lentur, membuat mengikut bentuk yang kita nak. Okay, menjadi bentuk yang kita nak. Okay, so itu adalah besi. Besi ni bila dia dah boleh diubah dengan dibentuk dengan bila kita kenakan beban pada dia, dia boleh diubah dan dibentuk. Okey? Dan tetapi yang bagusnya dia, walaupun dia boleh dibentuk-bentuk, korang nak bentuk macam mana rupa sekalipun. Sebab kalau korang tengok kan, ada je orang guna dawai ni sebagai archer, betul tak? Dia guna archer, tahu archer? Tahu kan archer? Dia orang buat macam design dia orang buat macam apa-apa je lah dia orang buat untuk sebagai perhiasan lah. Okay, archer tu dia macam perhiasan lah. Okay, dia buat, lepas tu dia menggunakan, kadang-kadang dia menggunakan banyaknya dawai.
Okay, so benda-benda yang berbentuk logam macam ni, walaupun dia keras tetapi dia masih boleh dibentuk bila kita kenakan daya ke atas dia. Maksudnya kita kenakan, kita gunakan tangan kita, kita tekan dia, kita bengkokkan dia, dia boleh dilentur. Tetapi walaupun dia boleh dilentur macam tu, dia tak mudah patah. Dia memang tak mudah patah. Okay, dia tak mudah retak, dia tak mudah, kalau yang jenis besar-besar tu dia tak mudah retak, dia tak mudah, orang kata apa, tak mudah rosak kan, tapi dia boleh dibentuk. Boleh bentuk bulat, bentuk persegi, bolehlah bentuk macam mana gaya korang nak bentuk. Okay, okay, so kita punya kita punya ni dah datang. Okay, say hi kejap. Okay, dah dia. Okay, hi. Okay, alright. Okay, go. Alright. So dia boleh dibentuk. So sifat dia. Okay, nanti mama pergi ya. Okay. You go first. You first. Alright. Okay. Alright. Good. Okay, go first. Okay. Sorry. Dia nak pula. Okay. So disebabkan sifat dia yang macam itu, sifat dia yang mudah untuk kita bentuk dia, sifat dia yang mudah untuk kita lenturkan dia, kita boleh buat pattern-pattern macam-macam. Disebabkan oleh sifat dia begitu, logam ni banyaklah kita guna. Kalau you tengok dekat luar-luar sana, kita guna dalam dalam bidang atau dalam bidang kejuruteraan. Contohnya kita buat jembatan kan, kita buat LRT tu. Kalau dekat Kelang ni ada LRT tu, sekarang ni dalam proses dia orang guna ni lah, logam-logam keluli yang tebal-tebal tu, dia nak ni sebelum dia orang pasang konkrit. Jadi dia jadi apa? Dia jadi sebagai asas satu tertulang kan untuk konkrit tu berada, untuk konkrit tu berada kukuh. Okay, so sebab apa dia guna benda ni? Sebab dia adalah mudah untuk kita bentuk. So buat bangunan pun kita perlukan logam. Betul? Nak buat ni rumah ni yang kita duduk ni kan, perlukan logam juga. So kita nak buat machinery yang besar-besar, mesin yang banyak dekat kilang-kilang tu pun memerlukan logam. Kenapa banyak yang guna logam? Sebab logam sifat dia sangat mudah untuk kita, bukanlah sangat mudah, kalau kenakan daya ke atas dia, dia sangat mudah sangat untuk kita bentuk dia, untuk kita lentur, kita nak jadikan macam mana. Okey, itulah yang dimasukkan dengan fleksibel. Okey, kita ni sebagai manusia, kita kena juga bersifat begitu. Kita kena cuba. Bukan mudah. Of course bukan mudah. Yang ni pun keep on belajar. Benda tu bukan satu benda yang mudah. Sebab fleksibel ni dia sebenarnya menuntut kita punya keterbukaan dalam pemikiran kita. Okey, dia sangat membentuk kita menjadi orang yang sangat boleh berfikiran terbuka lah. Kita tak terlalu Jangan. Ni duit orang sayang. Ni duit orang. Okay. Sorry korang. So kita gangguan betul lah. Dia, can you go outside please? Waalaikumsalam Ita. Can you go outside please? Okay? Can please? Nanti you datang balik. Okay? Can you go outside first? Okay? Okay? Go and eat first. Go. Hi Faid. Faid nak masuk ke? Sebab tulis bring them on camera ni. Kalau nak masuk bagi tahu, I tekan. Okay. Sebab Faid tak payah pakai tudung. So Faid boleh je masuk. Okay. So yang nak cerita sekarang ni, kita ni bila kita kena, kalau boleh kita kena bersifat seperti logam tadi. Kan, walaupun ada daya yang kena pada kita, walaupun ada tekanan yang kena pada kita, fix pada satu keadaan. Ada penari latar. That's why ada penari latar kan tadi. Itulah
live. Seorang ibu. Okay. Nak buat live tapi ada anak yang menari kat latar. Okay. So kita kena fix dengan kita punya keadaan. Okay, kita kena bersedia dengan segala keadaan dan situasi semasa tu. Kita mungkin orang kata apa, kalau dalam dunia volunteer, kalau dalam dunia volunteer memang sangat menuntut kita untuk bersifat fleksibel. Okay, sebab satu perkara, bukan dalam dunia volunteer sajalah yang rasa, okay, poin yang pertama adalah bila kita dah besar macam ni, kita dah berkejaya, kita dah join banyak organisasi, okay. Hai Abang J. Sihat Abang J? Okay. Kita dah join banyak organisasi, kita ada banyak kawan-kawan. So pandangan kita mesti ada banyak pandangan yang sangat berbeza, betul tak? Ada yang kalau kita membincangkan satu situasi, atau kalau kita membincangkan satu perkara atau satu masalah untuk kita selesaikan, mestilah banyak pelbagai pandangan yang orang tu akan utarakan. Dan ada beberapa pandangan yang kadang-kadang kita tak boleh nak terima pun, betul tak? Dia macam jadi percanggahan. Pandangan tu boleh bercanggah. So bila pandangan tu boleh bercanggah, dia menjadi kalau kita tidak ada satu sifat keterbukaan dekat situ dan kita tak ada sifat fleksibel dekat situ, dia menjadi satu masalah di mana keharmonian tu dalam perbincangan tu takkan ada. Okey? Bergoyang-goyang lah weh. Takkan ada. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh, alhamdulillah sihat Rahman J. Hai Komindo. Okey, disebabkan oleh itu, benda tu akan jadi tidak harmoni. Betul tak? Kalau dia dalam satu organisasi, benda tu akan jadi tidak harmoni. Dia tak boleh sebelah pihak je tau korang. Dia tak boleh sebelah pihak je yang nak fleksibel. Dia mesti 2, 3, kalau 4, 5, 6. Ada kalau 6 orang yang berbincang tu, 6 orang tu kena fleksibel. Semua kena ada perasaan, kena ada pemikiran yang sama. Bukan yang sama, pemikiran tak boleh sama, tetapi kita boleh bersifat terbuka. Okay, bersifat fleksibel. Dengar dulu pandangan orang, kan. So dalam pencegahan pandangan itu, kemungkinan kita boleh jumpa satu titik persamaan. Cuma kita kena carilah benda tu. Kita tak boleh lah biar macam nak bercanggah je, bergaduh-gaduh macam mana. Boleh kat bawah ni, main kat sini. Okay. Nak main dekat ni ke? Atas. Okay. Jangan lompat-lompat. Okay, sorry lagi sekali. Minta maaf. Dia memang ada selingan-selingan. Orang ibu cuba buat live di rumah, dia memang jadi macam ni. Okay. So jadi kita ni, Hai Zu. Zu ni saya punya mini agent. Saya excited sangat Zu masuk. Thank you Zu. Hari ni dia pun dah buat sale yang sangat hebat dekat sini. Ya, dia ada dekat sini. Okey, dah. Okey. So bila kita bercanggah pendapat tapi kita tidak mahu fleksibelkan kita punya diri tu untuk menerima pandangan tu. Contohlah kan, kita dah dengar kita ada 6 orang. Kita ada 6 orang depan mata kita ni, kan. Mungkin dekat sini ada 5 orang tu semua mempunyai pandangan yang sama. Tiba-tiba kita seorang. Macam ni seorang tak ada pemikiran yang sama dengan diorang. So apa yang kita nak kena buat? Kita okey, kita boleh suarakan pandangan kita. It's okay. Never mind. Kita boleh suarakan pandangan kita. Tetapi kalau dah majoriti berfikir benda begitu, so kita kena accept lah. Okay, kita kena accept juga pandangan tu. Kita kena cuba fleksibelkan kita punya pemikiran. Kena bersifat terbuka supaya benda tu menjadi harmoni. Sebab apa yang kita, kalau dalam dunia volunteer, apa yang kita buat adalah pergi kepada kumpulan sasaran kita. Betul tak? Kita nak apa pada kumpulan sasaran kita? Mestilah kita nak bagi sesuatu yang lebih baik dan objektif kita kepada projek tu pun tercapai.
Kita nak macam tu sebenarnya. So apa guna kalau kita asyik bercanggah je pendapat sampai ke sudah ke laut je perginya. Dah akhirnya tak ada apa-apa lah. Okay. Tak ada apa-apa. Benda tu tidak akan membantu pun dalam sesuatu projek tu. Okay, dia bukan saja setakat projek saja tau. Maksudnya dalam organisasi pun sama. Dalam organisasi pun kita kena bersifat terbuka lah. Yang ni pun macam sangat mengajar, macam yang ni pun sedang berusaha mengajar diri untuk lebih bersifat terbuka, lebih bersifat fleksibel kan. Kita manusia, setiap hari kita akan buat silap pun. Setiap hari kita akan belajar sesuatu. Tetapi sejauh mana kita nak cuba improve setiap hari, itu adalah sangat penting. Okay, sangat-sangat penting. Okay, macam contoh, kalau kita terlalu berpegang kepada apa yang kita nak kan, bila kita nak buat satu projek, kita terlalu berpegang dengan apa yang kita nak, sehingga kan benda tu akan drag masa drag sampai satu tahap you tak akan dapat hit. You tak akan dapat hit target yang you nak untuk projek tu. You tak akan dapat hit tu. Faham tak? Kalau you habis projek tu pun mungkin you habis dengan orang kata nyawa-nyawa ikan ke macam tu, ataupun so je. Selamat malam. Selamat malam Zu. Selamat malam Zu. Ini saya punya, kalau korang pelik kenapa dia tulis Sifu Aziani tu, sebab dia ni adalah mini agent saya. Bawa Golden Star. Terima kasih Zu. Semoga ada manfaat lah dalam video ni Zu tengok. So kita ni, bila kita terus berpegang, kita tak jaga hubungan kita juga. Nampak tak? Bila kita tak jaga hubungan kita antara kawan-kawan kita, ia menyebabkan benda tu jadi lagi susah untuk kita bekerjasama. So fleksibel ni, dia lebih kepada you kena cuba untuk terima juga kelemahan diri kita. Apa yang kita lemah kan, mungkin pandangan kawan-kawan tu menampakkan kelemahan kita. It's okay lah kalau nampak kelemahan. Kita accept lah kelemahan kita. Kena terima kena terima kelemahan. Kena terima. Tapi ini memang susah. Yang ni tahu susah sebab yang ni pun tak berjaya pun. Sedang cuba pun improve diri. Setiap hari cubalah belajar kan, sedar diri. Kadang-kadang kan bila dalam satu situasi perbincangan kan, kita rasa macam geramnya dia orang ni, kenapa dia orang tak boleh berfikir macam aku, kenapa dia orang tak boleh berfikir macam aku So hujungnya macam bila keputusan tu, kita of course lah kita akan ambil keputusan majority, right? Kita akan ambil keputusan majority, tapi hati kita ni macam aku macam tak puas hatinya kan. So sebenarnya kita kena jaga hati kita lah. Kita kena lebih kepada berlapang dada. Sebab kita kena cari satu solution di mana solusi yang menang-menang lah, win-win situation. Okay? You jangan macam, kita jangan terlalu, orang kata semua kalau kita berbincang ada 6 orang 10 orang, semua tu kena ada sifat keterbukaan, kena ada sifat bersedia untuk menerima apa sahaja pandangan, dan kita accept dan kita digest dulu sebelum kita keluarkan pandangan kita, atau kita sama ada kita tak setuju atau setuju ke. Okay, setiap benda tu ataupun setiap program yang kita buat, pastilah ada kita panggil apa ni, ada kelemahan dia, betul tak? Mesti ada kelemahan. Takkanlah tak ada kelemahan. Betul tak korang? Mesti ada. Dalam kita punya organisasi ke, dalam kita punya ni. Even sebab kelemahan tu pun ada pada kita. Hai Insan. Terima kasih menonton. Okay.
So benda tu ada pada kita. So kita kena accept benda tu. Kita kena macam terima benda tu. Bila kita terima kelemahan kita, bila kita terima kelebihan orang, so objektif kita tercapai. Ini dalam dunia volunteer, memang volunteer kebanyakannya kita akan ada satu, orang kata, perbincangan yang sangat harmoni. Sebab takut shock sendiri, rasa bagus. Betul Yus. Kita takut kita shock sendiri je. Kalau dah 5 orang yang lain kata ya, tiba-tiba engkau, aku tak perhati betul lah. Kan aku tak setuju lah benda ni kan. Please lah, you have to accept benda tu. You kena buka fikiran you. You kena, you kena buka fikiran dan you kena faham. You kena cuba faham kenapa semua orang ni setuju dengan plan A tapi tak nak terima plan B you tu. Mestilah ada sebab, betul tak? Bila you cuba accept dan you cuba terima benda tu, you akan lama-lama you akan dapat apa yang diorang fikirkan. Okay? Itu satu. Nampak? Panjang weh. Contoh yang nak bagi satu cerita lah. Cerita macam kalau dulu dalam dunia volunteer lah kan, kami dulu macam banyak juga buat, kita panggil apa ni, buat camp-camp motivasi kan. Contoh kat sini, yang ni seramai ni kat sini volunteer kan. Macam Abang J, Faid, Ita, siapa lagi yang kat sini yang masuk-masuk Yus. Memang banyak lah volunteer-volunteer kita yang terlibat, yang pernah terlibat dalam dunia camp motivasi ni kan. Kita ada camp motivasi, okay, kepada kanak-kanak yang nak ambil, yang 12 tahun yang nak ambil PMR. Korang sorry sakit tekak. Minum air sekejap. Okay, Yus cakap apa ni? Panjang Yus. Okay, sebab itu lepas sesuatu projek atau program, even dalam kerjaya kita ada mesyuarat ataupun semua. Yes, betul. Sebab kita nak tahu kelemahan dan tambah baik kebaikan yang boleh diteruskan. Betul, yang mana baik tu sebab kita selalu buat postmortem kan, betul tak? Tu yang nak cerita story kan, yang nak cerita story. Ada satu cerita ni lah kan. Bila kita ada satu camp motivasi yang biasa kita buat. Okay, biasanya 3 hari 2 malam lah camp motivasi tu kan. Biasanya hari Jumaat. Benda ni macam Yus pernah cerita kot, Yanesa. Hari Jumaat kita datang. Okay, biasanya akan sampai malam lah. Habis kadang-kadang tu biasanya kita target pukul 12 lah. Habis untuk budak-budak ni tidur kan. So bila budak-budak ni dah habis supper semua, untuk kanak-kanak yang umur yang nak ambil, ya dulu UPSR kan, atau penilaian CJ rendah, benda tak ingat lah. Dah lama tinggal dah lama tinggal UPSR semua tu kan. Masa 16 untuk kanak-kanak 12 tahun, apa dia, darjah 6. Dia punya, tapi sekarang macam tak ada kan, dah tak ada kan. Ada ke tak ada so kita buat untuk meningkatkan motivasi mereka di dalam pelajaran, untuk diorang rasa termotivasi dan diorang rasa nak berjaya, nak timba ilmu lagi, nak pastikan kejayaan tu diorang boleh dapat. Sebab kita biasa kita buat pun dekat komuniti-komuniti yang orang kata yang pendalaman lah. Okay, memang pukul 12 tu jadual lah. Okay, tapi kita cuba habis ke 12. Tapi kadang benda tu akan drag. Okay, benda tu akan drag. Bila benda tu drag, budak pun tidur. Lepas budak tidur, barulah kita nak postmortem. 3 hari 2 malam tu, kerja kita yang 2 malam tu, kerja kita habis je budak tidur, kita postmortem. Itu tak kira lagi budak-budak tengah-tengah postmortem terjerit-jerit dekat dalam bilik dia. Dah kena tunggu, dah pergi tenangkan dulu, baru boleh sambung postmortem. Agak-agak pukul berapa nak habis tu? Agak-agak lah. Memang lambat lah. Biasanya memang lambat. Yang ni ingat satu dekat dekat Perak. Yang ni rasa ketua Fesi ni tak tahulah kenapa masa tu.
Itu malam. Semalam kedua kot. Kira dah penat gila kan. Masa tu kita dah rasa penat gila. Sebab malam kedua tu kita ada buat aktiviti dengan budak-budak. Lepas tu kita memang setiap aktiviti tu kita akan ada rumusan lah. Okay, rumusan. Masa malam tu Ketua Fesi yang akan buat rumusan kebetulan. So masa tu dah habis aktiviti tu, kuat habis dah lambat jugalah. Dalam between 11.30 macam 11 lah. 11 kurang 11.30 macam tu lah. Dah habis lambat. So masa Ketua Fesi sedang buat rumusan, buat budak-budak tu pula jenis macam ya Allah, tahap mengantuk dia orang tu. Dah macam tak tidur 3-4 hari kan. So kita ni kan jenuh lah mengejutkan dia kan. So selagi dia tak dapat apa yang dia tak hit apa yang kita nak sampaikan pada waktu tu, Ketua Fesi ni duduk lah pusing sampai tanpa disedari. Masa tu dah mencecah rasanya yang ni. Dah mencecah pukul 2 pagi macam tu tau. Serius weh. Masa tu bukan budak je mengantuk. Fesi pun dah dah menyorok dekat belakang kerusi. Okay, dia ada pentas atas tu, ada kerusi. Masing-masing sorok belakang kerusi. Sebab nak tidur. Memang serius nak tidur. Dan memang tak boleh tahan lah masa tu. Serius. Tu belum postmortem tau korang. Belum postmortem. Itu baru baru buat rumusan pasal kita punya aktiviti. Malam tu dekat budak-budak. Budak-budak dah memang lentuk semua kan. Lepas tu ujungnya kan tersedar bila kena jerit dengan Ketua Fesi. Orang sekelakar masa tu. Kena jerit kan. Kata, Fesi mana? Terkejut. Fesi semua duduk kat belakang kursi tu. Boleh tidur. Dan ada Fesi kita juga yang kan Yus tidur kat meja. Kau memang duduk kat belakang kursi lah tidur. Sebab takut jumlah ya Allah, masa tu serius weh. Serius. Tak boleh tahan lagi kan. Memang tak boleh tahan. Nak balik, budak-budak tak balik lagi kan. Tapi kita faham ada di antara Fesi-Fesi pada ketika itu yang memang sangat-sangat penat. Dan memang tak larat sangat dah pun. So kita ni takkanlah semua nak balik berjemaah kan. Tinggal Ketua Fesi sorang-sorang kat situ dengan budak yang 100 orang tu. Korang dah kenapa? Takkan nak macam tu kan. So apa yang berlaku adalah yang mana dah memang tak larat sampai dah memang aku memang tak boleh digest ni kan. Tak apa. Kau pergi. Kalau kita nak kira jealous, kita ni pun kan, kalau kita tak boleh nak kita tak boleh nak lebih kurang masa tu, kita pun rasa macam aku pun nak tidur lah kan. Aku pun nak tidur dekat katil empuk kot kan. Masa tu contoh kan. Tapi kita rasa macam kita mampu bertahan lagi. Tak apa. Engkau kalau dah tak tahan, masa tu pun ada yang tak sihat kan. Fesi pun ada yang dah memang dah sampai pukul 2 pagi, 2.30 dia bawa nak masuk ke tak boleh tahan masa tu. Dan ada Fesi yang balik awal pun pergi ke bilik dan tidur. Itu adalah Fesi-Fesi yang memang dah tak sihat kan. Bukanlah tak sihat, maksudnya dah habis, dah memang tak larat dah kan. Okay, so kita ni kan, kalau masa tu semua nak berkira macam semua tak boleh nak suit dengan benda tu kan, ujungnya Ketua Fesi tinggal sorang-sorang kat situ. Aduh, aja cerita macam mana gitu kan. So apa yang jadi pada malam tu, setelah Ketua Fesi melihat Fesi lain ni dah berselindung di balik kerusi, dekat meja semua, dah terlentuk, dah macam tak tahulah macam apa. Budak-budak pun dah terlentuk. Ujungnya ditamatkan malam tu. Dan Alhamdulillah, kalau ikutkan setiap malam tu kita kena buat postmortem, betul tak? Kita kena buat postmortem. So korang boleh bayang tak, budak-budak dilepaskan dah 2 lebih macam tu. So kalau kita start dengan postmortem, apa yang berlaku masa tu? Apa yang berlaku? Rasa-rasa kami tidur pukul berapa kalau buat postmortem? Postmortem kadang bukannya sekejap weh. Postmortem untuk 1 hari tu kadang-kadang makan 2 jam 3 jam. Serius. Tak percaya, join.
Kau tak percaya, bukan nak tipu, betul punya kejadian. 2, 3, tapi benda tu pengalaman lah. Pengalaman yang sangat mendewasakan sebenarnya. Pengalaman yang memang korang takkan dapat dekat mana-mana. Okay, korang memang takkan dapat kat mana-mana. So, kenapa koyak kertas macam tu ya, grup siapa tu? Oh, tak ingat lah. Yeah. Ketua Fesi koyak lah masa tu. Dah kita pun masa tu use dah macam dah KO sangat. Kita pun tak apa nak fokus dah. Dah memang lari ke fokusan kita tu. So apa yang Ketua Fesi buat malam tu, bukan malam lah, dah pagi buta dah masa tu kan. Pagi tu kita pun macam dah tak nak makan lah, dah tak nak siapa lah, dah tak nak siapa. Mengantuk, jom lah postmortem cepat sebab nak tidur kan. Kita punya set lah, kita punya setting ni. So apa yang berlaku, Ketua Fesi masa tu dia kata, tak apalah, korang balik tidur. Tak ada postmortem malam ni. Postmortem tak ada. Tak nak join gerun. Gerun kan Alang kan? Gerun lah. Dia kata tak apa. Nampak tak? Ketua Fesi pun masa tu dia mempunyai keterbukaan supaya macam dia dah tengok orang dah penat macam tu. You kena fleksibel lah. Takkan nak buat juga, nak ikut juga jadual you untuk buat postmortem juga. Betul tak? So you kena release dia orang supaya dia orang boleh refresh balik untuk hari esoknya. Nampak tak? Itu yang kita perlukan. Barulah benda tu bila kita pun balik, semua pakat balik kan, tidur. Memang sedap lah tidur kan, tak sedar diri. Sampai aku ingat lagi, sampai azan subuh pun tak dengar. Serius, azan subuh budak-budak dah ada. Dan luckily masa tu, bagusnya masa tu, memang Tuhan susun cantik lah sebenarnya kan. Volunteer yang dah balik awal dulu kan, dia dah tidur dulu kan. Dia orang tu yang bangun, dan dia orang lah yang kejutkan budak-budak ni. Dan dia orang lah yang ada 2 orang kot masa tu, 2 ke 3 orang masa tu yang dah balik dulu. Dan Alhamdulillah dia orang diberi kesihatan yang baik. Esok paginya dia orang boleh bangun dulu, berbanding yang volunteer masa tu, yang berbanding Fesi-Fesi yang masa tu termasuklah saya. Memang tak sedar azan subuh weh, dekat je bilik kita orang dengan dewan tu, dekat je, boleh tak sedar weh. Serius tak sedar. Tapi ketua Fesi bangun lah masa tu. Yang tak bangun ni Fesi-Fesi ni kan. Sampai dah habis solat subuh baru kita orang tersedar berlari. Itu pun sebab kita orang dikejut lah oleh Fesi yang lain tu. Dia orang siap macam bangun, dah lambat kan. Solat, siapa boleh solat, cepat solat kan. Nampak tak? So dekat situ dia orang pun tak ada lah, dia orang dah tahu kita orang pun dah balik lambat. Agaknya dia orang pun dah kejut sebenarnya. Dah kejut tapi tak bangun-bangun kan, tak sedar diri semua kan. Dah tak bangun-bangun. So mungkin dia orang rasa macam tak apalah, bagi rest sikit, lama sikit ke macam tu kan. Sebab benda tu, tapi dia orang tak adalah sampai macam, korang dah kenapa tak bangun? Yang seorang ni pula, kau tidur awal boleh lah kan. Kalau kita macam tu, agak-agak program tu boleh berterusan ke tak? Of course lah tak kan. Benda tu akan mewujudkan ketidakharmonian. Benda tu akan akan menyebabkan suasana tu jadi tak elok. Akan mewujudkan suasana yang tidak menyihatkan. Okay? So benda ni sebenarnya adalah proses di mana kita yang berupaya pada ketika itu cuba melengkapi yang tidak berupaya pada ketika itu. Nampak tak? So sebenarnya benda ni adalah bila kita boleh fleksibel, bila kita ada sifat keterbukaan tu, kita akan lebih lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Okay, kalau kita buat benda-benda, kita akan lebih, orang kata pemudah lah. Kita akan lebih mudah. Jangan kita macam cuba, kalau kita asyik. Okay, yang ini salah ketua Fesi. Ya tak baik tau. Kan cerita fleksibel ni. Ketua Fesi pun sangat bagus masa tu. Sebab dia bagi kita rehat. Dia dah tahu dah lambat. Dia dah tahu dia dah drag masa. So dia buat apa? Dia pun bagi kita rehat. Dia pun bagi kita bertenang kan. Tapi kita pula sampai tak dengar azan subuh tu, kau dah kenapa? Benda ni berlaku juga dekat
Dekat Johor tak salah saya. Berlaku juga dekat Johor. Kat Johor tu sebab lupa diri. Volunteer lupa diri sebab tidur dalam bilik aircon. So tak boleh bagi bilik aircon lah. Kalau kita pergi program-program macam ni, syarat dia jangan bagi bilik aircon. Sebab bila bilik aircon je, volunteer tak boleh fleksibel. dia tidur terus. Tak sedarkan diri. Kan? Itu pengalaman. Jadi nak cakap kat sini, bila kita ada sifat flexibility kita tu, so kita lebih mudah untuk kita suit dengan everybody. Kita orang putih kau, kita boleh suit dengan everybody. Kita cuba. Memang susah dik, memang susah kawan-kawan, memang susah. Tapi sebab kita ada pendirian, kita ada pandangan kita sendiri kan. Tapi kita kena terima lah kan. Kita kena terima lah. Kalau organisasi tu ada, contoh kan, kalau ada satu organisasi tu, dia dah ada dasar dia. Dia dah ada polisi dia. Kan? Dan kalau dasar dia tu tak suit dengan kita still kena terima. Kita kena accept benda tu. Kita kena belajar terima dan kita kena cuba suit dengan benda tu. Kita kena cuba suit dengan apa yang telah ditetapkan, guideline yang telah ditetapkan. Kalau kita bekerja pun, kita dah ada guideline. Okay, buat kerja ni macam ni kan. Contoh kan, mestilah ada sebab-sebab kenapa benda tu dah diciptakan begitu. Betul tak? So bila kita benda tu dah diciptakan begitu. Hai Norma Yanti, Muhammad Kamal. Hai. Okay. Bila benda tu dah diciptakan begitu, kan kita kena follow lah. Kita kena ikut sebab benda tu dah diciptakan dulu. So mesti ada sebab-sebabnya. Okay? Hai Abang Asri. Kalau dalam organisasi, Waalaikumsalam Abang Asri. Kalau kita nak ubah benda tu, mestilah kita kena ada satu pendirian, kita kena ada satu ketetapan dan kita kena ada satu hujahan yang kita mampu untuk ubah benda tu. Okay? Dan kita orang kata apa, kita berbincang. Okay, kalau dalam organisasi mesti prosedur tu semua kita boleh ubah. Tetapi dia ambil masa juga. Okay, bukan boleh kita terus ubah je macam tu. Dan dia perlu mengambil kira banyak aspek. Bukan aspek pada kesenangan diri kita. Betul tak? Dia lebih kepada kesenangan satu organisasi. Itu kita kena fikirlah. Okay. Saya cerita ni saya cuba relate dengan sebab saya tahu viewers kita mungkin ada yang buat bisnes, okay, ada yang dalam dunia volunteer, mungkin kebanyakannya dalam dunia volunteer kan. So you have to fix dengan benda tu semua. Kalau dalam bisnes pula, kalau you dalam satu syarikat tu, you adalah agent ke, mini agent ke, you kena suit dengan dia punya MOQ. You kena akur. Kalau dia dah tetapkan macam ni guideline dia, kita kena ikut lah. Okay, dalam dunia volunteer pun sama. Kalau dah organisasi tu ada guideline begitu, kita cuba, kita boleh suarakan. Okay, kita ada pemain bola, keranjang di belakang. Okay, kita kena accept benda tu dan kita kena usaha. My kakak ipar, thank you Kak Nah. You are excuse. Korang dengar ke? Dia minta excuse sebab dia terkentut. Sabar je lah. Sorry. Aduh, budak ni. Mama dia live je, dia mesti nak interframe kat belakang. Okay, nak buat macam mana? Mungkin dia pun nak live sekali kan. Mama dia tak boleh nak buat apalah. Waalaikumsalam. Okay. So macam itulah yang ni punya point adalah kita kena belajar. First kita kena ada sifat keterbukaan. Sayang jangan macam tu. Bahayalah. Nanti takut benda-benda pecah. Nak main-main kat bawah sayang. First kita kena ada sifat keterbukaan. Dengan keterbukaan tu dia akan mengajar kita untuk menerima semua pandangan. Kita cuba untuk
kita cuba untuk fix dengan pelbagai keadaan. Okey, tetapi kita stick kuat. Macam yang ni cerita yang besi tadi ni, besi pula logam ni tadi, walaupun dia lentur semua, dia tak retak. Okey, dia tak retak. So kita tak adalah Kena kain mami. ya, kena kain mami. Dia tak retak, dia tak, orang kata apa, dia tak rapuh, dia tak patah. Okey, tapi kita stick together. Diri kita sendiri pun stick pada tempat dia, kan? Kalau kita ada masalah, kita still pergilah, kan? Walaupun kita ada orang kata penjagaan pendapat sikit, kalau kita fleksibel, kita akan go ahead je. Tak adalah macam kita nak sentap kan lama-lama. Tapi yang ni pun macam tu juga. Sampai sekarang pun kadang-kadang orang tak ada terima pandangan kita, saya pun sentap kan. Tapi kita improve lah, dek. Okay, kita belajar lah sama-sama untuk improve. Saya pun memang orang kata saya pun kaki sentap juga. Saya mengakulah kan. Ibu anakku. Dia Aina. Don't. Mama say don't, please. Can? Dia Aina. You want to play? You play outside, please. Can? You dah buat mama punya handphone ni, sikit lagi nak jatuh. Boleh tak? Dia baik kan? Play outside first. Nanti masuk dalam. Mama main dengan dia. Okay? Go outside first, okay? Thank you. Aduh, mojo tak jatuh handphone. Macam tak jatuh handphone. Sorry korang. Aduh, sabar je lah, Den. So, pertama, sifat keterbukaan kita. Kita improve lah kita punya sifat keterbukaan. Kita tak suka ke, kita suka ke. Kadang kita kena accept dengan segala benda. Okay, kalau dalam organisasi kena accept dasarnya, kena accept polisinya. Kalau dalam dunia volunteer kena accept pelbagai pandangan. Dan organisasi pun sama. Kita kena accept pandangan-pandangan orang. Dan ingat, bila kita fleksibel, bila kita ada sifat keterbukaan, okay, bila kita boleh lebih kurang. Kalau orang dulu dia kata lebih kurang lah kan. Orang sekarang pun cakap macam tu. Kalau saya pun saya cakap, kalau kita boleh lebih kurang, boleh counting dengan kawan kan. Kita akan melengkapkan segala kelemahan kita. Kawan kita lengkapkan dengan kelebihan dia. Dan kelemahan dia, kita lengkapkan dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Jadi, objektif kita untuk sampai ke destinasi kita itu akan tercapai dengan jayanya. Okay? Okay ke? Korang? Alright. Dah berapa ni? Dah dekat 50 minit. Seorang je cakap. Mampus. Yang ni live kedua tau. Tadi petang yang ni live. Yang ni live dekat setengah jam juga. Bercakap je hari ni. So tekak macam sakit sikit. Okay? So korang okay ke? Okay kan? Semoga apa yang Yani sampaikan, Yani sharing hari ni boleh memberi, orang kata apa, boleh memberi sedikit lah, okay, memberi sedikit keterbukaan kepada kawan-kawan. Okay, Yani share pun benda ni sebab benda ni pun ada relate dengan pengalaman Yani sendiri. Sampai sekarang pun Yani macam bukanlah terlalu fleksibel pun, tapi yang ni try lah untuk improve kan. Sebab kita kena belajar lah untuk accept. Kena belajar lah, suka tak suka kita kena accept. Kita kena belajar, kita kena terima. Okay, kita kena mengaku benda tu. Kita kena mengaku kelemahan kita. Kita kena sedar diri, kita ni lemah, kita ni jahat. Bukan jahat lah, kita ni banyak sangat kelemahan. Okay, mungkin kawan-kawan tak sebanyak yang ni lah kelemahan, tapi yang ni mengaku memang yang ni sangat banyak kelemahan. Okay, so yang ni rasa itu je kot untuk hari ini. Yang ni dah lupa sebenarnya esok tajuk apa boleh ke Alang tolong esok tajuk apa? Esok kita dengan siapa dan tajuk kita apa? So yang ni harap korang boleh stay konsisten. Hari tu kita dah belajar tentang konsisten kan. Kita dah share tentang konsisten kan. So kalau kita nak
Kalau kita buat sesuatu tu, kita kena konsisten. So kami ni, kalau korang tengok, kami ni berusaha sedaya upaya untuk konsisten, untuk buat benda ni, untuk share benda ni. Sebab kami, bukan kami bagus, bukan kami terbaik, sebab kami tidak ada apa-apa, tapi kami cuba membina sesuatu dalam diri kami. So kami harapkan support daripada kawan-kawan. So yang ni harap esok korang stay tune dengan kami juga. Yang ni lupa tajuk apa. Sorry sebab banyak sangat tajuk. So yang ni lupa tajuk apa, sorry. Mas, okay, Mas akan live esok. Nampak tak perkembangan kami? Mula-mula kami live ramai-ramai. Sekarang kami dah live seorang-seorang, kan? So yang ni nak ucap tahniah lah dengan kawan-kawan yang lain. Sebab ini semua perkembangan. Selagi kita tak explore, kita takkan dapat benda ni. Okay, tajuk dia lah, okay, tajuk ilmu. Okay, alright, tajuk ilmu. So esok Mas akan berkongsi dengan kita semua tentang tajuk ilmu. Ilmu ni luas sangat. Luas. Orang ada yang umpamakan ilmu ni seluas lautan. Bayangkan lautan tu, kalau kita duduk sini, tak nampak hujungnya kat mana. Tak nampak hujungnya kat mana. So kita tunggu apa yang nak Mas sampaikan. Okay, itu saja daripada yang ni. Yang ni mohon maaf sekiranya ada salah dan silap dari segi tutur kata atau perbuatan. Terima kasih kerana korang bersama-sama stay sampai habis. Itu saja daripada yang ni. Okay, bye. Assalamualaikum.